A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para tetamu Allah, para penziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, puan-puan hadirin dan hajah, para penonton yang dihormati lagi dimuliakan. Alhamdulillah. Baik, untuk hari ini kita nak cerita pula berkaitan dengan hari keberangkatan pulang ke tanah air. So hari ini merupakan hari yang ke berapa dah? Hari yang ke-6 lah gamaknya ya. Dah lupa saya. Hari yang seterusnya lah kan. 14 Januari ya. Kalau semalam 13 Januari kita dah cerita berkaitan dengan jemaah kena tawawadak apa semua kan. Dah pulang. Dah buat tawawadak. Dah wajib buat tawawadak. Dah jagalah semua larangan ihram apa. Larangan tawawadak apa semua. Dan hari ini 14 Januari ialah untuk pulang ke tanah air ya. Jadi saya ulang sikit. Malam tadi 13 hari bulan kita dah tawadak, lepas isyak apa semua 9 malam sampai pukul 12 tengah malam. Bagasi pun kita dah minta turunkan awal sebelum jam 8 malam 9 malam, tengok kepada arahan mutawif, sebab arahan diberikan kepada mutawif oleh pegawai Mekah, tampalan untuk bas masing-masing dah tampal kat lobi, barulah jemaah turun slow-slow. Ya, ini untuk hotel Dada Diafah ya. Untuk hotel ekonomi. Mungkin Dada Diafah, mungkin juga untuk Olayan pun sama juga. Tapi untuk Safwah tak perlu. Kalau Safwah dia letakkan beg bagasi depan bilik aja. Nanti dia akan kutip kan apa semua. Safwah. Ini hotel Dada Diafah. Mungkin juga untuk Anwar Diafah ataupun Olayan, sama kurang lebih lah ya. Beg dibawa turun ke lobi sendiri ya. Kemudian dah siap apa semua, jemaah pun tidur. Boleh dapat tawadak tidur, tak ada masalah. Muzakarah yang paling latest dah dibenarkan tidur. Untuk jemaah-jemaah tidur di bilik, tak ada masalah. Boleh tidur. Tapi jangan lupa set jam. 4 pagi bas datang. So 3.30 dah turun ke lobi lah. Ya. Kita akan maklumkan jemaah. Bas nombor 4 datang. Bas nombor 5 datang. Jemaah setia menunggu dalam bilik masing-masing. Rehat. Sehingga kan dimaklumkan turun, barulah turun. Apapun dalam jam 4 pagi tu insyaAllah bas akan sampailah. Ya. Kemudian dalam 3.30 jemaah pun dah mula turun apa semua, kita dah maklumkan okey bas dah datang. Cuba pastikan tidak ada barang-barang yang tertinggal di dalam bilik tidur kan, charger, handphone, wayar, kan benda-benda yang mustahak kan. Pasport alhamdulillah mutawif dah kumpul. Kan mutawif dah kumpul awal-awal lah pada ketibaan hari tu lagi, masa kita bagi gelang biru. Kan masa kita bagi gelang biru, kita dah kutip juga pasport semua jemaah kita kumpul. Mutawif akan simpankan. Sebab takut dalam pegangan jemaah hilang lah apa semua, langsung tak boleh balik kan. Jadi mutawif akan simpan. Jadi sebelum balik apa semua ni, kita akan kira dulu. Saya akan kira dulu jemaah punya pasport semua komplit. Macam saya 47 termasuk saya. 47 pasport ada dalam saya punya simpanan. Kemudian apa semua, kita bawa turun apa semua. Tuan-tuan pastikan barang-barang tuan-tuan jangan tertinggal. Kan segala toiletries apa semua kan, gigi palsu pun jangan lupa bawa turun kan, bawa ambil juga simpan kan, gigi palsu simpan tertinggal dalam bilik air kan. Yang lain semua pastikan semua jugalah duit apa semua dibawa turun. Okay, clear, bilik clear, check, double check, triple check ya. Kemudian kunci kad semua diserahkan terus ke reception ya. Jemaah pun boleh naik bas, ikutlah duduk tempat masing-masing. Kemudian beg bagasi besar akan di-loading oleh Bangla, termasuk dalam perut bas. Mubang masuk. Kita akan buat last checklist sebelum kita bergerak keluar. Dan kita akan maklumkan kepada jemaah. Jemaah semua dah ada dalam bas, pegawai apa semua. Kita pun dah salam-salam pegawai ambil gambar bla-bla-bla. Kita pun dah dalam bas. Kita pun bergerak keluar daripada kota Mekah menuju ke Jeddah International Airport. Yep. On the way kita ke Jeddah, kita akan ceritalah kan, selamat tinggal kepada bumi Mekah Al-Mukarramah kan. Kita doakan supaya ini bukanlah umrah saya yang terakhir. Kita doakan kepada Allah kita datang kembali semula ke sini. Dan kita pesankan lagi semula ataupun ingatkan balik semua jemaah, semua dah tawawadak, semua tak ada yang langgar tawawadak, tak ada yang bergambar berjaya kan, batalkan tawadak, tak ada yang beli shopping lagi apa semua. Itu kita pesan. Kemudian kita pesankan juga apa yang akan berlaku di airport nanti kan. Bila sampai airport nanti, pastikan kita kerjasamalah masing-masing untuk menurunkan beg bagasi. Sebab sampai airport tak ada bangla tolong. Jadi jemaah-jemaah lah kena tolong menolong kan.
Khususnya yang mana model-model ni, tolong-tolonglah ayanda-ayanda kita, ibu-ibu kita, bawakan semua bagasi-bagasi dia orang keluar daripada pokok bas dan tidak ada yang tertinggal. Jemaah-jemaah, pastikan ambil troli. Ni cerita ni on the way ni. On the way tu kita cerita ambil troli apa semua. Okey. Kemudian dalam bas lagi kita akan ingatkan juga apa yang akan berlaku. Kita akan edarkan pasport. Pasport kita akan bagi balik. Semua sekali kita dah bagi balik pasport. Kita bagi juga PCR result. Kan semua PCR. Mana kata kalau tak ada apa-apa yang dimaklumkan pada kita, semua jemaah kita negatif lah. Alhamdulillah. Semua orang boleh balik Malaysia, bagi pasport, PCR, dan kita minta jemaah cek semula envelope biru yang Andalusia bagi mula-mula dulu. Kan? Pastikan itu semua letak dalam beg sling kita. Ya. Jangan di dalam beg bagasi kita. Beg sling. Nanti check in by individu. Ya, by individu apa semua. Kemudian kita pun rehat lah kan jemaah ni 4 pagi saya kan 4 pagi 4 pagi jemaah dengar tak dengar je apa saya cakap ni. Semua pun tidur rehat apa semua. 2 jam setengah 3 jam menuju ke airport Jeddah. Sampai di airport Jeddah kurang lebih dalam jam apa tu kan 4, 5, 6 dalam 6 pagi lah kan. Sampai di airport Jeddah dalam jam 6 pagi. Bas pun agak laju lah kan. Kita sampai je pun lagi 10-15 minit nak subuh kan. Memang laju juga bas itu sebab tak ada orang kan. 4 pagi lapang aja. Jadi lagi 10 minit 20 minit nak subuh beres tu. Sampai di airport jemaah macam biasa tadi kita ulangkan balik semua pegangan pasport ada kat jemaah, PCR test semua dah ada. Kemudian kita minta tolong jemaah-jemaah yang mana muda-muda bantu saya lah untuk keluarkan beg bagasi daripada pokok bas. Tolong seorang tolong. Dan yang lain boleh ambil troli lah. Troli free aja. Tak payah nak pakai bangla bayar. Tak payah. Sendiri tolak je. Senang. Ambil troli. Letakkan kita punya barang semua kat atas troli. Pastikan beg kita tu semua cukup. Dan pastikan beg tu beg kita. Bukan beg orang. Kan? Kemudian tolak masuk ke terminal. Jadi ada pegawai muasasah kita yang akan menunggu di airport. Masuklah. Tolak ke C2 ke C3 ke B2 ke apa semua. Ikutlah arahan dia. Macam grup saya tu C2. C2. Okey masuk. Tolak bas 4, bas 5 sama juga bas C2. Kemudian sampai dah tolak apa semua, dia orang nak tengok PCR test kalau kita masuk airport tu, bukalah PCR. Kemudian terus masuk ke ruang untuk check in. Check in individu, ya. Sambil check in, makanan akan diedarkan, makanan bungkus daripada Wong Solo, Indonesia, Restoran Makan Indonesia Wong Solo. Dia akan edarkan makanan kepada semua jemaah-jemaah kita. Seorang ambil satu, kemudian air mineral pun seorang ambil satu, buah pisang pun satu seorang. Gitu. Ada pisang, ada makanan Wong Solo. Memang terbaik lah, sedap lah. Tuan-tuan mungkin pernah rasa sebelum ni biasa sate kan. Tapi Wong Solo ni better lagi, memang sedap lagi. Ya. Dah makan apa semua. Ambil air apa semua. Sambil check in tu, sambil makan apa semualah. Ya. Kemudian tiket dia print banyak terus keluarkan. Jadi ni agak menyukarkan kita lah kan sebab nak cari seorang-seorang. Dulu tak ada, seorang masuk bagi pasport, keluar tiket. Ni keluar tiket. Ini tak ada print out keluar tiket pro. Okay. Kami 5 tahun ni jenuh mencari nama kan. Bagi nama, cari apa semua kan. Jadi itu Pak Mutawif dia akan handle. Pak jemaah pastikan beg dia lebih. Siapa nak rapping boleh rapping. Nanti saya akan upkan video di airport Jeddah dan tuan-tuan boleh tengok kat IC Share. Di situ saya ada sharekan juga harga untuk wrapping. Dan mana bonjot-bonjot tak boleh tuan-tuan. Beg-beg bonjot yang warna yang plastik warna biru putih tu tak boleh lepas. Dia mesti dalam kotak sekarang ni ya. Kotak. Kalau bukan beg bagasi dia tak bagi lepas. Beg hand carry kecil pun tak dibenarkan. Beg hand carry tu kalau nak masuk juga kumpul 3-4 biji, satu kali wrapping, dia lepas masuk ya. Tapi kalau sebiji beg hand carry tak bagi sebab dia kecil kan. Jadi rugi tagging dia apa semua. Jadi dia bagi wrapping satu kali lah, itu boleh. Ataupun kalau beg bonjot-bonjot kena beli kotak beli kotak. Jadi contohnya mana lebih kilo tu kotak dekat airport Jeddah tu ada disediakan siap dengan wrapping sekali 58 rial berapa rial ikutlah harga dia. Kemudian dah settle semua check in, jemaah pun dah dapat dah boarding pass, kita bagi boarding pass, beg pun dah clear masuk apa semua. Hari tu ada apa-apa yang berlaku dekat airport, tak ada apa-apa yang berlaku lah. Semua jemaah pun lepas, cuma yang mana lebih kilo memang saya suruh beli kotak.
untuk diletakkan barang dalam kotak tu. Itu sendiri bayar lah. Dah makan wang nasi wang Solo, dah dapat pasport, PCR dapat, boarding pass pun dapat. So kita minta jemaah semua masuk terus ke bahagian international departure. Jadi tunjukkan bila tuan-tuan masuk ke international departure, tunjukkan PCR test kan. Lepas tu ada immigration, pasport, bagi pasport, chop keluar, bagi receipt dekat polis yang jaga kat luar tu. Kemudian check bag. Itu check bag tu memang true betul, memang ada detail betul. Dengan slipper-slipper kita pun dia scan juga, kena buka kaki ayam. Scan bagi clear betul. Di situ dia check betul-betul lah. Yang bawa laptop keluar apa semua gitulah ya. Lepas tu jemaah boleh turun ke bawah dan naik train menuju ke international terminal. Sampai ke sana naik eskalator terus ke ruang pelepasan antarabangsa. Di situ jemaah tengoklah dekat skrin di manakah kita punya gate. Lazimnya untuk umrah ada gate hujung kali. Kan dulu pun hujung kali, ni pun hujung kali jemaah. Wallah jauh betul jalan. Di situ pun macam-macam ada niaga kan. Macam-macam coklat ada niaga. Macam selayaknya sebuah international punya airport lah. Kan duty free, minyak wangi kan, macam-macam ada. Makan-makan pun ada jugalah, Al-Baik lah apa semua kan, Dunkin Donut, Burger King ada juga kat situ. Jadi siapa nak beli boleh beli. Starbucks apa semua dalam tu semua ada ya. Jadi terus saja ke ruang menanti di hujung sana. Jadi senang kupas tempat, tak ada kelam kabut. Di samping itu kita muhasabah diri jugalah, tengok kalau sekiranya ada masa kita buat tawaf wada tadi ada apa-apa yang terlanggar apa semua. Kalau tak ada apa-apa clear lah kan. Jangan kita bawa balik kesalahan apa semua jadi masalah pada kita ya. Tadi ada juga jemaah yang jumpa saya apa semua dan dah melanggar larangan tawaf wada apa semua. Jadi nak patah balik nak buat tak boleh. Memang nak kata memang kena bayar dam seekor kambing apa semua. Jadi pastikan detail betul kan. Semak balik apakah larangan-larangan lepas tawaf wada supaya tidak jadi berdondi kata orang Jawanya kan. Maksudnya tidak teringat-ingat lah benda-benda yang memerlukan bayaran dam apa semua ni ya. Okey baik. Selain itu untuk urusan airport tidak ada apa-apa lagi. Jadi itulah kurang lebih. Kita solat subuh solat subuh ada di masa kita tengah check-in bagasi tadi pun dah masuk waktu subuh. Jemaah pun slow-slow lah kan. Kalau family ada 5 orang, 4 bersemayang dulu, seorang tolong jaga beg. Nanti gila-gila lah semayang apa semua kan. Saya pun tak pergi ke surau. Saya bentang saya pun jaket ni kat tepi je, tengok arah kiblat, semayang habis cerita kan. Yang penting ada wudu, itu yang paling mustahak kan. Lain tak ada apa-apa, kita dah menempuh waktu duha, matahari pun dah boleh terbit. Tinggal kita nak menunggu kapal terbang aja. Kapal terbang pun sampai, boarding pun kita boarding lah kan. Sebelum kita nak berpisah, kalau nak ambil gambar ramai-ramai, boleh ambil gambar ramai-ramai masa dekat menunggu tu. Ruang menunggu tu ambil gambar ramai-ramai. Sebab nak tunggu sampai Malaysia nak ambil gambar ramai-ramai, kirim salam. Sebab apa? Masing-masing pun dah KKM, masing-masing pun dah sibuk nak urusan KKM dia apa semua, kuarantin lah bla 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 bla. Memang tak adanya ambil gambar ramai-ramai. Jadi nak ambil gambar ramai memang dekat ruang menunggu tu lah. Saya nak ambil gambar ramai. Mutawif lain tak nak buat, pulang situ lah kan. Tapi saya pas nombor 4 beres kan, ambil gambar ramai-ramai. Kenangan abadi, tak bila lagi kita nak jumpa ramai-ramai begini kan. Jadi ambil gambar ramai-ramai siap-siap. Kemudian kapal terbang datang, boarding 1 jam sebelum, kita pun boarding lah. Boarding, masuk aircraft, bla bla, duduk di tempat seat masing-masing. Terbang lah kapal terbang kan. Tadi kata orang dalam kapal terbang ni lah virus ni mula tersebar apa semua. Sebab memang ada pun yang batuk, yang bersin, kan. Kita jenis bersalah nak pakai mask double lah ni kan. Tapi makan nak kena buka mask, jangan makan. Allah Akbar kan. Jadi kalau nak jaga betul-betul, jangan makan. Itu je saya kata. Makan kenyang-kenyang dan jangan makan dalam kapal terbang. Ambil makanan tu simpan aja kan. Mana? Jangan makan. Itu lebih menjaga lah. Tutup betul-betul pakai nose 95 punya tu yang bagus punya tu. Jangan buka-buka lah. Buka terdedah juga kan. Expose juga. Jadi apa maknanya? Jadi pakai aja lah. Pakai aja. Sebab saya tanya jemaah saya yang 1, 2, 3 haji kan. Hajah kita yang memang tu. Dia tak makan. Saya tak makan dalam kapal terbang. Saya tutup hidung kan. Kan saya ambil, saya simpan makanan tu. Saya simpan. Sebab saya tak nak expose. Alhamdulillah dia negatif. Swab test kakak lain dia negatif. Jadi nak kata kakak lain ke, dalam kapal terbang ke, kita tak nampak tuan. Hukuman bukan nampak apa semua. Tapi 8 jam setengah dalam kapal terbang memang terpekak betul. Bukan boleh buka tingkap apa semua kan. Penjaraan tak ada. Dalam kapal terbang aja. Jadi orang yang bersih hacum batuk, kokong apa semua.
Nak menjaga tuan-tuan, jangan buka-buka emas. Itu yang terbaiknya lah. Kan, baik pergi, baik balik. Itu insya-Allah. Jagalah betul-betul. Kan. Makan, boleh makan kemudian. Tapi yang penting kalau swab test kita positif, kuarantin lama 10 hari. Kalau negatif, 7 hari aja. Kan. Allahumma salli ala Muhammad. Oleh demikian, so untuk penerbangan yang terakhir ni, iaitu pada 14 Januari, kita pun dah terbang balik. Jadi itulah kurang lebih kita tutuhan ambil gambar ramai dekat airport kan sebelum nak terbang balik. Ya, dan urusan-urusan apa semua, jemaah makan, dan kita pun terbang balik semula ke Malaysia apa semua, dan kita sampailah ke KLIA. Ya. Jadi ini yang berlaku pada 14 Januari, iaitu hari yang ke berapa lah, nanti saya tanya atas tajuk ni, saya pun lupa lagi berapa dah. Kan, hari yang ke-6 ataupun yang ke-7. Jadi kita sampai di Malaysia. Jadi sampai Malaysia pada 15 hari bulan esoknya pula. Kan, jadi insya-Allah kita akan buatkan video pula bila sampai nanti pada 15 Januari. Satu video lagi ya. Sebelum saya nak buat juga khulasah tentang kuarantin apa semua ya. Jadi terima kasih kepada tuan-tuan yang menonton. Boleh berikan komentar tuan-tuan berkaitan dengan apa saya kata tadi. Betul ke tak betul? Virus itu tersebar dalam kapal terbang. Kan agak-agaknya tak payah makan ke macam mana? Cuba bagi komen sikit. Ya. Jadi tulis kat bawah, dan juga yang nak bertanya pasal package ke apa semua, umrah bersama Ustaz Safwan Nasri, boleh hubungi saya. Kan, hukum hakam ke apa semua. 013 450 3230. 013 450 3230. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.